Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم ورزقنا الحكمة والثبات الذهني والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini mempelajari kitab Hidayatus Sibyan. Hidayatus Sibyani fi ma'rifatil Islam wal Iman, karangan Syekh Abu Abdullah Husain Nasir Ibnu Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Albanjari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada malam ini kita akan membahaskan rukun yang seterusnya, iaitu membaca suratul Fatihah. Faslun, ay hadha faslun, ini satu ceraian fi bayani qiraat al-Fatihah, pada membicarakan rukun membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah di dalam sembahyang adalah merupakan rukun sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata ay la tasih, la tasihus salat, maka tidak sah sembahyang liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, bagi mereka yang tidak membaca suratul Fatihah, iaitu dalam sembahyang tak baca suratul Fatihah, hukumnya adalah tidak sah berdasarkan riwayat Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Maka wajib membaca suratul Fatihah pada tiap-tiap rakaat, sama ada ia imam atau makmum ataupun sembahyang seorang diri, kecuali ianya dalam keadaan masbuk yang tidak sempat membaca surah Fatihah. Fatihahnya ditanggung oleh imam dengan syarat bacaan imam itu betul. Imam tidak dapat menanggung Fatihah makmum sekiranya bacaan Fatihah imam itu tak betul. Contohnya kita naik rakaat kedua, tiba-tiba kita dengar tu imam ni baca surah Fatihah, Fatihah dia batal. Kita pun niat mufaraqah. Tadi kita masbuk, sempat rokok bersama imam, tidak ditanggung oleh imam. Kena tambah satu rakaat lagi, kerana Fatihah kita tidak ditanggung oleh imam. Jadi barangkali kita tadi terlambat, katakan kita sampai imam rokok, jadi kita sempat rokok. Bila rakaat kedua dengar baca imam, bacaan ini banyak yang salah dan bacaan itu boleh membatalkan sembahyang, kita pun niat tak mau ikut imam dah, mufaraqah. Maka bila kita niat mufaraqah, kita akan baca Fatihah untuk kita. Tadi rakaat yang tadi hendaklah kita nak bangun satu rakaat kerana sembahyang kita tadi yang pertama tidak dapat ditanggung oleh imam. Fatihah tidak ditanggung oleh imam kerana Fatihah imam tidak
tak betul, maka imam tak boleh tanggung Fatihah kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, justru itu menerusi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari menunjukkan bahawa sembahyang ini wajib dibacakan suratul Fatihah. Begitu juga dan diriwayatkan daripada Ubadah Ibn Samit radhiyallahu an, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subha fasaqalat alaihi qira'atu falamma sarafa qala inni arakum taqra'una wara'a imamikum." Qala qulna ya Rasulullah ay wallahi. Qala fala taf'alu illa bi ummil Qur'an fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Rawahu Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sembahyang fardu subuh, fasaqalat alaihi alqira'atu, maka berat ke atasnya membaca surah. Falamman sarafa, dalam riwayat menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba berat membaca surah ini kerana terdengarnya ada para sahabat di belakang membaca surah. Jadi bila baca surah ni, bila terdengar orang belakang pun baca surah, baca surah macam tu, imam baca surah, kemudian di belakang pun makmum pun baca surah, terganggu makmum, terganggu imam ni. Falamman sarafa, bila habis solat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni arakum, sesungguhnya aku telah melihat kamu, taqra'un, membaca di belakang, wara'a imamikum, di belakang imam kamu. Mana mengganggu bacaan imam ni. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh nampak makmum di belakang sebagaimana seperti nampak makmum berada di depan dia. Ini kelebihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan khususiatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qulna ya Rasulullah ay wallahi. Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu mana? Na'am, wallah, betul. Oleh sebab itu wah ni tidak berapa digemarkan oleh ulama, sebab itu makna na'am. Aywah mana? Mana na'am, wah tu ialah ringkasan mana wallahi. Aywah mana wallahi. Na'am wallahi, na'am wallahi. Memberi maksud na'am wallah. Ini bahasa Arab. Wallahi. Para sahabat kata, na'am, demi Allah, betul memang kami baca. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fala taf'alu, jangan buat lagi, illa bi ummil Quran, melainkan dengan membaca suratul Fatihah saja. Fa innahu la salata, kerana sesungguhnya tidak sah sembahyang, liman lam yaqra biha, mereka yang tidak membaca suratul Fatihah dalam sembahyang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Menerusi hadis riwayat Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, menunjukkan membaca suratul Fatihah ini adalah merupakan rukun di dalam sembahyang. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu tidak ada bacaan yang lain melainkan suratul Fatihah. Justru itu, maka pada malam ni kita nak tengok berapa syarat sah membaca suratul Fatihah. Bermula membaca Fatihah iaitu 10 syarat. Membaca suratul Fatihah ini ada 10 syarat. Pertamanya dibaca akan dia dengan bahasa Arab. Suratul Fatihah mesti dibaca dengan bahasa Arab. Dia tidak boleh diterjemahkan. Berbeza takbiratul ihram. Takbiratul ihram boleh kita terjemahkan kerana dia bukan ayatul Quran. Dia bukan ayat Quran. Tetapi suratul Fatihah ianya adalah ayatul Quran. Dia merupakan Al-Quranul Karim. Maka oleh sebab itu tidak boleh diterjemahkan suratul Fatihah. Kalau tak apa suratul Fatihah, mestilah ianya diganti dengan ayat-ayat yang lain. Mesti diganti
dengan ayat-ayat yang lain. Oleh sebab itu, mestilah ianya dibacakan dengan bahasa Arab, sebab suratul Fatihah adalah di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Dibaca akan dia, ini akan suratul Fatihah dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Kedua, dengan tertib antara segala kalimatnya. Dan dibaca mengikut tertib. Ayat yang pertama di dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i ialah berdasarkan riwayat bahawa adalah Nabi SAW membaca suratul Fatihah berserta dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, riwayat daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, katanya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a fi salati Bismillahirrahmanirrahim fa'addaha ayatan. Diriwayatkan daripada Ummu Salamah atau Ummu Salimah radhiyallahu anha, katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam sembahyang Bismillahirrahmanirrahim. Surah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirakan bismillah itu adalah satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi jilid yang kedua, hadis yang muka surat 44, menunjukkan bahawa sungguhnya Bismillahirrahmanirrahim ini adalah merupakan satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Jadi mazhab kita Imam Syafi'i pegang dalil tersebut. Pegang dalil tersebut. Adapun dalam mazhab yang lain mempunyai hujjah bahawa suratul Fatihah ini bermula dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Menerusi riwayat yang lain, sebagaimana Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qassamtus salata baini wa baina abdi nisfaini. Allah berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku telah bahagikan salah itu, memberi maksud aku bahagikan suratul Fatihah itu ialah satu bahagian untuk hamba-Ku dan satu bahagian untuk Allah. Bukan makna Allah nak mengambil manfaat, tapi satu bahagian makna puji, satu bahagian lagi untuk hamba Allah ini boleh memohon kepada Allah Ta'ala. Wali abdi ma sa'ala. Sebahagian lagi itu, separuh puji Allah, separuh lagi untuk hamba Allah ini, mintalah wali abdi, bagi hamba-Ku, masalah apa-apa yang dia pohon, maka aku perkenankan. Yaqulul abdu, hamba Allah ini membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman, Hamidani abdi, hamba-Ku telah memuji aku, walima sa'ala, apa yang dia pohon ku makbulkan. Sehinggalah qasamtus salata baini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ku telah bahagikan salat ini sebahagian untukku dan sebahagian untuk hamba-Ku, walima sa'ala, mintalah apa yang dia nak minta, ihdinas siratal mustaqim, maka mintalah. Jadi ketika itu diteruskan bacaan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya Allah makbulkan. Sebab dia janji Allah. Menerusi riwayat tersebut menunjukkan suratul Fatihah ianya bermula pada Alhamdulillah. Dan Bismillahirrahmanirrahim adalah dihukumkan dalam mazhab yang lain adalah sunat sahaja. So, sunat. Tetapi tetap 7 ayat, ianya tetap 7 ayat, iaitu diwakafkan suratal ladzina an'amta alaihim. Suratul ladzina an'amta alaihim, maka dikirakan satu ayat. Barang siapa yang tidak menjadikan Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat, maka dia tetap suratul Fatihah dinamakan Sab'ul Masani, 7 yang diulang-ulangkan, ianya mestilah 7 ayat juga. Jadi nak jadikan 7 suratul ladzina an'amta alaihim, itu ialah satu ayat. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim dan nafas kita panjang, kita berhenti suratul ladzina an'amta alaihim, dia jadi 8.
kecuali memang nafas tak panjang. Kecuali nafas tidak panjang, kita dah tua-tua ni tak nak panjang, dan kita tidak berniat di dalam ketika wakaf tu ialah itu satu ayat. Ayatnya ialah penuh suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu yang paling sempurna mengikut riwayat yang telah kita baca, dan diriwayat daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha dan beberapa riwayat daripada sahabat yang lain yang menunjukkan bahawa Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan satu ayat suratul Fatihah dan tidak diwakafkan suratul ladzina an'amta alaihim. Bagi imam-imam muda jangan wakaflah. Kalau imam-imam muda jangan terpengaruh dengan Imam Masjidil Haram sebab mereka tak baca bismillah. Imam Masjid Nabawi dia tak baca bismillah oleh sebab itu dia wakaf. Oleh sebab itu kalau kita dengar dia bermula daripada alhamdulillah. Kecuali Imam Khuzaifi, Imam Masjid Nabawi dia menghormati mazhab lain. Kalau dia baca surah Fatihah, kita dengar Imam Khuzaifi ni baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam Khuzaifi dia PhD-nya di Mesir, iaitu di Al-Azhar. Dia memang belajar di Al-Azhar beliau. Oleh sebab itu, kerana beliau ni mungkin ada kesan ta'assur dengan Azhar ini, maka beliau banyak menghormati para mazhab yang lain ataupun para ulama mazhab yang lain. Kalau beliau jadi imam memang nampak dizahirkan. Tapi di Mekah, Abdul Rahman Sudais dia tak ada dengar bismillah pun. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memang dia tak ada baca bismillah. Kita nak i'tiqadkan dia baca bismillah pun memang tak ada baca bismillah. Tak pernah didengar dia baca bismillah. Syekh Mahir ke, memang tak ada dengar baca bismillah. Kecuali Khuzaifi. Khuzaifi sebab dia PhD kuliah syariah di Mesir, dan beliau belajar 4 mazhab mungkin di Al-Azhar Al-Sharif. Oleh sebab itu beliau menghormati. Nampak ada kelainan sedikit Syekh Khuzaifi rahimahullah ta'ala, dan orang Mesir pun Azhar menerima bacaan Imam Khuzaifi kerana Imam Khuzaifi hafizahullah ta'ala bacaannya adalah begitu baik dari sudut makhrajnya. Berbeza imam-imam yang lain ni dia banyak semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tak kata apa, itu memang orang Arab. Tetapi kalau orang Malaysia, jangan sengah baca. Hidung dia orang hidung mancung. Ke orang Arab Saudi ni memang dia cakap pun sengah. Ya Allah, roh kan. Begitu, dia memang style. Daripada tu dia ada rentak dia lain, dia punya cara bahasa Arab dia. Jadi, itu memang begitu. Mungkin daripada kecil, beliau memang talaqi Quran dengan gurunya begitu. Jadi, sehinggalah dia jadi imam. Kalau orang Syria lain bahasanya, orang Mesir lain. Oleh sebab itu kalau kita baca cara ulama Mesir pergi baca dengan orang Saudi, dia tak setuju. Kalau pula orang Saudi pula baca dengan guru-guru Quran daripada Mesir, dia pun tak boleh ikut. Sebab Mesir ni makhraj dia lebih terjaga, sebutan hurufnya gitu. Sebutan hurufnya adalah lebih jelas. Sama balik. Jadi kita jangan terikut dengan Imam Masjidil Haram, Imam Masjidil Nabawi. Mereka tak berhenti siratal ladzina an'amta alaihim. Sebab apa? Sebab mengikut riwayat yang mereka faham, berhenti di situ ialah ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat yang ke-7. Tapi tadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim saja-saja wakaf. Kecuali macam saya pun tak apa sampai nafas, Jeffrey tak sampai, berhentilah. Berhenti macam mana cara berhenti? Yang disebut di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, wal aula adamu ta'ammudil waqfi ala an'amta alaihim. Yang terlebih baik jangan sengaja berhenti di an'amta alaihim.
Siratal ladzina an'amta alaihim, jangan sengaja berhenti kecuali memang tak boleh. Al-Imam Syekh Ramli menyatakan dalam kitab Nihayatul Muhtaj, sesungguhnya sunat menyambung terus bima ba'dahu. Kalau boleh kita terus sambung. Li'annahu laysa biwaqfin wala muntaha ayatin indana. Kerana di sisi kita itu bukan wakaf. Dan bukan itu tempat berhenti ayatnya. Ini kalau nafas panjang. Nafas panjang. Walaupun begitu, mengikut pandangan Shibru Mulisi rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang alim juga, mazhab kita Imam Syafi'i berasal daripada Mesir juga, dan ulama Azhar, beliau menyatakan kalau wakaf tidak memudaratkan sembahyang, tapi jangan niat itu satu ayat. Wal aula adamu i'adati ma waqaf alaih. Dia kata yang terlebih baik jangan diulangkan apa yang diwakafkan ke atasnya. Boleh terus sambunglah. Walaupun dalam mazhab kita Imam Syafi'i tidak digalakkan berhenti di situ, tapi contohnya dia berhenti siratal ladzina an'amta alaihim, jangan pula nak ulang ke alaihim ghairil maghdub. Ada orang ulang begitu, ayat tu tak betul. Kalau ada berhenti dan terus sambung di depan dan terus disambung. Kerana kalau kita mengulang-ulangkan boleh membawa kata mengulang-ulangkan sebahagian rukun qauli. Oleh sebab itu di dalam kitab kita ni menyebut hendaklah dibaca secara tertib. Hendaklah dibaca secara tertib. Kalau kita ulangkan balik siratal ladzina an'amta alaihim, nampak? Kemudian kita sebab nak pegang mazhab Imam Syafi'i, kita ulang balik siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka ulama kata menyebabkan seolah-olah yuaddi takrir ba'di ruknil qawli, kamu telah mengulang-ulangkan rukun qauli. Teruslah sambung. Teruslah sambung, kerana ada mazhab yang lain. Ada mazhab yang lain menyatakan boleh gitu. Tapi jangan ada niat satu ayat. Terlebih baik siapa orang yang nafas panjang, sambung terus. Sambung terus. Dan jangan pula ambil alaihim. Ada setengah pula dia ambil alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim, lepas tu dia ambil alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu lagi tak betul. Itu lagi tak betul. Oleh sebab itu ada di dalam YouTube ada ini bacaan Nabi. Kebanyakan guru-guru yang bersanad di Malaysia ni tidak bersetuju dengan bacaan tersebut. Sebab tidak ada terdapat riwayat baca ambil pada alaihim. Walaupun ini bacaan daripada Rasulullah, ajastukum, aku ajazahkan kepada kamu. Orang pun kata alhamdulillah saya sanad baca Fatihah ni ada sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau bacaan Syekh itu bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada sanad yang sahih walaupun Syekh. Kerana dalam kita mempunyai riwayat tersendiri dan kita ada bacaan tersendiri. Dan wakaf itu adalah terlebih baik di dalam mazhab kita Imam Syafi'i berdasarkan riwayat yang sahih, sebagaimana hadis yang kita baca tadi, apabila seorang tu baca alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala jawab hamidani abdi wa lima sa'ala. Bila hamba Allah itu baca ar-rahmanir rahim, majjadani abdi wa lima sa'ala, hamba ku telah memuji aku dan mintalah apa yang dia nak minta. Jadi setiap ayat yang kita berhenti, Allah Subhanahu wa taala telah berikan jawapan.
Macam mana cara Allah jawab, itu hak Allah. Berdasarkan hadis yang sahih tersebut menunjukkan makruh menyambung ayat. Makruh menyambung ayat. Ada ulama kata khilaful aula, menyalahi terlebih baik. Kita jangan terikut-ikut orang lain baca. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini boleh baca sambung. Sebab kerana ada riwayat yang menyambung bacaan bismillah dengan alhamdulillah. Bismillah dengan alhamdulillah, bahkan di dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i, ianya digalakkan sambung. Dalam mazhab kita, digalakkan sambung bismillah dengan alhamdulillah. Dalam mazhab kita, kebanyakan ulama di kalangan mazhab kita menyatakan sedemikian rupa. Tetapi selepas alhamdulillah, maka disunatkan berhenti. Selepas bismillah, berhenti. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Boleh, tetapi kita sudah menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyalahi sunnah. Kalau nak sambung, sambunglah bismillah dengan alhamdulillah. Dan kalau mengikutkan riwayat, terutama di kalangan ulama-ulama sufi, dia kata menyambungkan bismillah dengan alhamdulillah itu, dia kata mempunyai banyak kelebihannya. Banyak kelebihan. Disebut dalam mazhab kita Imam Syafi'i, sebagaimana dalam kitab Fathul Mu'in menyatakan, yusannu wasluha bilhamdalah, disunatkan sambung bismillah dengan alhamdulillah. Dia kata sunat sambung kerana dengan menyambung tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan futuh kepada dia. Wallahu alam. Itu yang diberikan kelebihan oleh Allah kepada mereka yang menyambung. Oleh sebab itu, pandangan ini telah dipegang oleh kebanyakan ahli sufi. Barangkali membaca bismillah digabungkan dengan alhamdulillah ini adalah untuk mengelakkan daripada riwayat hadis yang menyatakan bahawa ianya adalah bermula pada alhamdulillah. Ada riwayat pula kata daripada bismillah, maka bila kita sambung hilanglah khilaf. Bila kita sambung, maka hilanglah khilaf. Kemudian barulah kita baca satu ayat sehinggalah waladdallin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambung balik kita. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid darain. Keduanya dengan tertib antara segala kalimatnya. Mesti tertib. Mana tak boleh ambil yang 6 jadi 7, 7 jadi 6, tak boleh. Hendaklah tertib. Ketiganya dengan mualat padanya. Ini mualat berturut-turut. Berturut-turut iaitu dengan menyambung semua kalimatnya tanpa ada pemisahan, melainkan sekadar bernafas. Mualat memberi maksud bi an yasila kalimatiha, iaitu menyambungkan semua kalimat di antara satu ayat dengan satu ayat tu sambung dengan kalimat dia. Kemudian di antara ayat dengan ayat ni dia jangan lebih pada kadar bernafas. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Lama berhenti.
ataupun diselangi dengan yang lain kecuali berhenti ini kerana membaca sesuatu yang ada kaitan tentang semayang. Contoh, bila kita semayang sunat tarawih, imam bacaannya begitu laju. Imam bacaannya begitu laju. Kalau kita baca surah Fatihah selepas imam membaca suratul Fatihah, barangkali kita tidak berkesempatan menghabiskan surah Fatihah. Tak sempat nak habis. Contohnya lepas imam baca surah Fatihah, kita pun baca surah Fatihah, imam baca qul huwallahu ahad, dan imam pun laju gerakkan dia, imam rokok, imam i'tidal, imam sujud, kita tak habis lagi surah Fatihah. Dalam keadaan sedemikian rupa, dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i menyatakan hendaklah membaca surah Fatihah serentak dengan imam. Serentak dengan imam. Tetapi kita serentak dengan imam sebab tu imam ni baca Fatihah sambung satu nafas. Kita nafas pendek macam Jeffrey, nafas pendek. Tu imam ni baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, sampai habis. Kita boleh tahan barangkali sekadar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dah berhenti. Tahu-tahu imam waladdallin. Maka kita pun baca amin dengan imam. Dengan bacaan amin tadi, adakah ianya telah menggugurkan syarat tertib tadi? Ulama menyatakan kerana amin itu ada kaitan tentang bab semayang, walaupun selepas amin kita boleh sambung ayat ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Oleh sebab itu ulama menyebut fa in takhallalaha, sekiranya menyelangi az-zikru qata'aha. Kalau diselangi dengan zikir, maka dia memutuskan mualat berturut-turut. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak ada kaitan dalam bab semayang. Subhanallah walhamdulillah. Dia baca begitu. Kemudian dia baca Maliki Yaumiddin. Dia telah menyelangi di antara Ar-Rahmanir Rahim dengan Maliki Yaumiddin, dengan apa-apa zikir yang tidak ada kaitan dalam semayang, maka hendaklah diulang daripada Bismillah semula. Itu makna mualat. Illa bizikrin yata'allaqu, melainkan zikir yang ada kaitan bimaslahatis salah, dengan maslahah semayang ni, kata aminil ma'mum, seperti aminnya makmum. Apabila imam baca amin, walaupun tadi kita serentak baca dengan imam habis dulu dan imam amin, kita amin, selepas kita amin kita sambung balik Fatihah yang belum habis, ianya tidak menggugurkan tertib. Ataupun kita sedang baca Fatihah, tiba-tiba tu imam dia rukuk, dia sujud tilawah. Kita tengah baca surah Fatihah, tu imam baca ayat kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, ataupun baca ayat fasjud waqtarib, dia sembahyang ketika itu membaca ayat contohnya Iqra sampai ujung fasjud waqtarib, dia pun sujud tilawah. Sujud tilawah tidak sama dengan sujud sejadah. Sujud sejadah iaitu sujud pada pagi Jumaat. Surahnya surah Sajadah. Rakaat kedua suratul Dahri atau suratul Insan. Kalau baca ayat lain daripada surah ini, berniat sujud sejadah, batas sembahyang. Tetapi kalau dia baca surah lain, berniat itu sujud tilawah, hukum sah sembahyang. Ada kadang-kadang adik-adik kita ni dia tak faham mana sujud sejadah, mana sujud tilawah. Dia pun pagi Jumaat dia baca surah Iqra, ataupun dia baca Iqra ataupun baca surah-surah yang lain yang ada sujud.
Bila Haji Rahman tanya, Ustaz, apa Tok Imam? Itulah lain kali belajar, dia kata. Ada 17 tempat dalam Quran boleh kita sujud. Kerana ubah ini kita kata keluar daripada kotak. Istilah orang sekarang. Istilah dia. Kita berfikir di luar kotak. Jangan surah sejadah, sedangkan ada 17. Dia tak faham. Dia tak faham mana surah sajadah dan mana dia sujud tilawah. Sujud tilawah kita baca lepas sembahyang, kita baca ayat-ayat yang ada sujud, kita sujud dengan niat sujud tilawah nama dia. Contohnya imam baca pada bulan Ramadan, dia telah beritahu nanti rakaat kedua akan bertemu ayat sujud, maka saya sujud, maka hendaklah kamu niat sujud tilawah. Sujud tilawah. Contohnya berlaku pada bulan Ramadan, kita sedang tengah baca surah Fatihah, belum habis lagi, tiba-tiba imam sujud tilawah. Habis sujud tilawah nanti imam bangun balik sambung, imam sambung satu ayat. Macam mana? Kita pun boleh tak menyambung surah Fatihah yang terhenti tadi? Ulama kata boleh. Sebab sujud tilawah itu walaupun jaraknya begitu panjang, masih lagi berkaitan tentang solat. Au sajadatit tilawah ma'al imam, fadzalika kulluhu la yaqta'ul muwalat. Maka dia tidak membatalkan muwalat kerana dia ada kaitan. Katakan begini, dan ada kaitan. Contohnya imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la. Sunatnya bila imam baca sabihis, kita baca subhana rabbil a'la. Sebelum ni bacaan dalam sembahyang sebelum turunnya surat al-a'la ini, ketika sujud tidak dibaca subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim. Kemudian turun ayat Quran sabbihisma rabbikal a'la, maka bertukar bacaan dalam sujud subhana rabbil a'la. Justru itu sunat membaca subhana rabbil a'la, kerana itu adalah satu perintah daripada Allah. Sabbih, bertasbihlah kamu kepada Tuhan kamu yang maha tinggi. Jadi contohnya kita mendengar imam baca sabbihis, sedangkan kita ketika itu sedang membaca Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin, imam baca sabbihisma rabbikal a'la, kita baca subhana rabbil a'la. Kemudian kita sambung Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulama kata zikir ini ada kaitan lagi dengan sembahyang, tidak membatalkan muwalat. Tidak membatalkan muwalat. Contohnya lagi, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Maka kita jawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, aku termasuk orang yang menyaksikan. Allah lah seadil-adilnya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, penghukum yang sebenar-benar, yang bersifat adil. Ya Allah, Allah adili besok. Kita kata bala wa ana ala zalika minasyahidin, aku menyaksikan sedemikian rupa. Ini ada terdapat dalam riwayat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita baca sedemikian rupa, adakah dia membatalkan muwalat? Ulama kata zikir yang ada berkaitan dalam bab sembahyang tidak membatalkan muwalat. Tidak membatalkan muwalat. Tetapi amma sukutu fa in qasada bihil al-qat'a fa yaqta'ul muwalat. Tapi kalau diam berniat memutuskan bacaan, maka putuslah muwalat, maka kena ulang balik daripada bismillahirrahmanirrahim. Contohnya, sedang baca surah Fatihah, berbunyi handphone kita. Kemudian kita berhenti sebentar. Kita berhenti sebentar. Siapa pula telefon aku ni? Maghrib pergi telefon aku. Tak semayang ke dia kata. Kata, ni orang tengah semayang ni. Satu hal juga. Jadi bila sedemikian rupa kita telah terhenti sebentar kerana menumpukan perhatian bunyi handphone, bunyi telefon. Kalau kakak-kakak ni contoh tengah semayang, tiba-tiba bunyi guruh. Dia jadi bunyi guruh. Kain di ampaian sekarang ni musim hujan dia. Sekarang dia tukar sikit. Melaka ni hujan, belah-belah Perak dah tak kurang hujan dah. Dulu sana hujan, sini
kering kontang. Sekarang ada pula tempat kita banjir pula dah. Jangan berdoa, jangan turun hujan sampai hujung tahun tak turun hujan pula. Minta supaya diturunkan hujan rahmat. Diturunkan hujan rahmat. Hujan rahmat. Sama balik kita, pembahasan kita. Jadi kalaulah kita sekarang ni sidai kain di luar, kemudian berbunyi guru ataupun tanda-tanda, dia kata hujan pula ni, maka ketika itu sedang membaca surah Al-Fatihah, telah menumpukan perhatian kepada bunyi guru. Dia tak ada kaitan. Walaupun habislah basah baju ni, basah baju. Tiba-tiba anak balik kan. Anak berkata, angkat kain. Kamak ngamuk orang, dia kata. Jadi dia angkat, dia anak aku, dia kata. Jadi menumpukan perhatian tersebut yang tidak ada kaitan, maka hendaklah diulang daripada Bismillahirrahmanirrahim. Jangan diteruskan kerana telah membatalkan mualat. Membatalkan mualat. Yubatilu salata qala am qasura. Ianya telah membatalkan sembahyang. Walaupun tadi kita teruskan juga, sekalipun dia panjang diamnya ataupun pendek diam. Sebab dia tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Kalau ianya dalam keadaan dia tak tahu, dulu-dulu tak tahu, Allah maafkan. Ataupun dia uzur kerana dia jenis orang semput. Dia satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Kerana dia memang orang dah sesak nafas, orang semput, dia maafkan sebab uzur. Atau Tok Iman dia jenis semput, tapi dia tak mau letak jawatan. Ada lagi orang lain boleh. Dia terhegi-hegi nak juga. Dah bila sampai waladhdallin dah jadi pendek. Waladhdallin. Dah berhentilah tu Imam. Bagi orang muda. Bacaan kita itu menyebabkan tak cukup harakat. Walaupun zaman muda dulu kita bagus, tapi kalau umur dah sampai 81, 82, nafas kita tak panjang dah. Bagilah orang yang terlebih afdal. Jangan sampai menggugatkan bacaan surah Fatihah menyebabkan dia batal. Mualat itu makna mualat, berturut-turut. Ataupun bersin tak ada kena-mengena. Alhamdulillah. Kalau sengaja baca Alhamdulillah, batal sembahyang. Berdasarkan riwayat daripada kisah Muawiyah radhiyallahu anha, ketika dia bersin membaca Alhamdulillah. Kemudian Nabi SAW bersabda, inna salatana la yasluhu fiha kalamul adamiyyin wa innamat tasbihu wa takbiru wa qiraatul Quran. Sembahyang kita ni tidak boleh perkataan anak Adam kecuali ianya zikir, kecuali baca Quran, kecuali membaca Alhamdulillah, zikir dalam sembahyang. Alhamdulillah selepas bersin tak ada kena mengena dalam bab sembahyang. Jadi Nabi SAW tidak menyuruh Muawiyah radhiyallahu anha mengulangkan solat kerana dia tak tahu. Manakala yang dulu afallahu ank, Allah maafkan kamu. Tetapi lain kali jangan buat. Kalau dah terbuat, macam mana? Kalau kita melakukan sesuatu perbuatan yang boleh membatalkan sembahyang bukan dengan sengaja, sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Asyam. Alhamdulillah. Allah Jeffrey kata, teringat pula, tak boleh Alhamdulillah ni. Kalau sengaja batal, maka kita teruskan sembahyang, nanti sujud sahwi. Kita sambung selepas azan. Allahumma alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya karim. Allahu akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Suratul Fatihah. Sebelum kita sambung, terdapat beberapa kelebihan Suratul Fatihah ini disebut oleh ulama-ulama kita mazhab al-Imam Syafi'i, wa ma quri'at al-Fatihatu ala waja'in arba'ina marratan illa zahaba. Tidak dibacakan Suratul Fatihah kepada sakit. Kalau kita ada sakit, orang sakit kan, sebanyak arba'in 40 kali, InsyaAllah zahaba, hilang sakit dia. Mana orang yang melazimi membaca Suratul Fatihah 40 kali, InsyaAllah khair. Kalau kita ada sakit-sakit, mohon pada Allah Ta'ala dengan berkat Suratul Fatihah, tapi kita baca 40 kali. Oleh sebab itu, bila kita semayang barangkali, berapa kali kita semayang sunat kita baca surah Fatihah, semayang fardu kita baca surah Fatihah, maka kita jumlahkan semua baca surah Fatihah, ada 40, insya-Allah. Kalau kita niat kita supaya Allah sihatkan tubuh badan, insya-Allah sihat. Wa ma quri'at al-Fatihatu ala waja'in, tidak dibaca surah Fatihah kepada tempat sakit 40, iaitu 40 kali. Ala wajin arba'ina marratan illa zahaba, malaikat. Ini yang telah diamalkan oleh ulama-ulama kita di kalangan mazhab kita al-Imam Syafi'i, kelebihan membaca surah Al-Fatihah. Siapa-siapa ada hajat, bacalah surah Al-Fatihah sebanyak arba'ina marratan. Lama tu arba'in. Kalau orang betul-betul bertekad, dia akan habis. Siapa tak bertekad, dia nak kurang ke jadi 20 pula. Tak boleh kurang ustaz. Tak boleh baca 20. Sebab dia perlu ada kesungguhan. Macam kita baca ayat suratul Insyirah atau suratul Syarh. Suratul Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Kalau dibaca 50 marratan, 50 kali, InsyaAllah Allah terangkan hati. Allah terangkan hati. Tidak ada kurang dan tak lebih. Terutama kalau orang zaman-zaman dulu susah nak cari air Zam-Zam. Kecuali orang balik haji itu pun bawa sikit. Kalau kita ziarah pun dia bagi cawan kecil. Cawan kecil.
Bukan senang nak bawa dulu kan. Kalau sekarang ni air zam-zam ada, itu alhamdulillah lagi baik. Kalau tak ada, kalau zaman-zaman dulu guna air hujan malam Jumaat, kerana malam Jumaat itu berkat. Tapi tidak boleh ditadah dalam bekas yang ada karat gitu. Tapi sekarang ni air hujan pun macam tercemar kan. Kalau di kampung-kampung bolehlah. Ambil air zam-zam, baca khamsina marratan, 50 kali, tidak kurang dan tidak lebih. Sebab ada kelebihannya untuk orang nak bagi terang hati ni. InsyaAllah. Sambung balik kita. Yang keempatnya, memelihara akan segala hurufnya daripada makhrajnya, iaitu 141 huruf. Kalau dalam kitab ni dia kata 141 huruf. Jika tiada alif pada malik, kalau tambah alif pada malik, maka jadi 142 lah. Dan tiada dihisap pula segala huruf musyaddad. Tasydid ni ada 14. Jadi makhraj hurufnya mesti betul. Bila kita baca surah Al-Fatihah, maka baca dengan betul. Kalau huruf sin, maka kita sin. Jangan orang kita ni suka qalqalah. Qalqalah ni huruf dia khussa dhaghtin qiz. Qutbu jaddin, qaf, ta, ba, jim, dal. Lain daripada itu tak ada qalqalah. Ada hamas. Jangan tarik-tarik begitu, tak ada. Baca betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jangan kita baca masuk lam kepada bismillah tu masuk kepada ha. Sebab huruf kena pelihara. Ada berapa? Ada 142. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, mana la tu kita masuk pada ha. Ada ramai orang tak perasan. Baca Bismillahirrahmanirrahim, dia baca bismillah. Sebab kita biasa sangat baca bismillah sehingga bismillah dua harakat kita termasuk kepada ha. Sepatutnya Bismillahirrahmanirrahim. Begitu sebenarnya, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Hadza khata, tak betul. Kalau ha dia baca ha, kalau kha dia baca kha. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Kalau ujungnya mim, maka tutup mulut. Kalau tak tutup mulut, dia jadi nun. Kalau tutup mulut, dia jadi mim. Contoh, kalau Ar-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kalau kita tutup mulut, nun yang ujung jadi mim. Kita sudah mengubah huruf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, la dua harakat. Bukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La, dia sudah masuk pada ha. Kita kata sedap suara tu imam tu. Memang sedap tapi tak betul. Dia kata bertarannum. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu Bayati kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harakat pertama kan, ataupun maqamat yang pertama. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, bunyi bagus tapi tak betul. Sebab Alhamdulillah. Sebab dia nak ikut lagu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harakat pertama kan. Ar-Rahmanir-Rahim. Harakat kedua.
Maliki yaumiddin. Maliki yaum pun dia tarik sampai yau. Bertambahnya waw. Asalnya Maliki yaumiddin. Kerana nak berlagu ni Maliki yaumiddin. Contoh Maliki yau. Jadi waw setelah ditambah jadi 40 jadi 43. Jadi 43 ini kena perhati betul lah. Perhati betul. Contohnya alhamdulillah la, bukan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi huruf ni kena jaga. Di hujungnya nun, maka jangan ditutup mulut. Kalau hujungnya mim, baru tutup mulut. Baru tutup mulut. Sama balik kita. Yang kelimanya memelihara segala tasydidnya. Berapa sabdu? Yang 14 tempat. Maka mentakhfifkan ia akan satu tasydidnya daripadanya dengan sengajanya. Lagi diketahui akan haramnya dan mengubah ia akan maknanya dengan dia, maka batas sembahyang. Jadi kalau kita baca iya, iya, macam mana nak sebut iya ni? Sebut ai. Di mana lidah tu terletak. I. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita tekan lebih sikit jadi macam hamzah ataupun kaf. Iya jadi i. Iya jadi i. Kalau kita tak tekan, dia tak jadi sabdu. Kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia baca iyyaka ni, ia adalah merupakan nama-nama berhala. Di antara yang disebut ulama, iyyaka memberi maksud daw asy-syamsi, iaitu cahaya matahari. Kalau kita baca iyyaka na'budu dengan sengaja, makna kami akan cahaya matahari lah kami sembah. Dia jadi apa? Jadi syirik. Maka kalau dia syirik, sembahyang dia tak diterima oleh Allah. Iyyaka adalah merupakan maksudnya daw asy-syamsi. Iyyaka mana na'budu daw asy-syamsi, kami menyembah cahaya matahari. Kami minta pertolongan cahaya matahari, syirik. Oleh sebab itu hendaklah dibaca tasydid dengan betul. Juga bismillah semua ada sabdu yang dinamakan idghamus syamsi. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim, bukan nurrahim. Kadang-kadang orang tak jaga bismillahirrahmanirrahim, kita terdengar nur. Bismillahirrahmanirrahim. Nir, bukan nur. Kalau bismillahirrahmanirrahim jadi nur, dah tak sah sembahyang. Tu ada sabdu dia. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sabdu kena jaga. Begitu juga waladdallin. Apabila dibaca dad ini dinamakan huruf istitalah. Sebab kita nak menyebut dad ni dia jadi panjang. Dad. Apabila baca waladdallin ialah dinamakan mak lazim kalimi mutsaqqal. Mak lazim itu wajib, mesti. Kalimi sebagai kalimat. Musaqqal dia iaitu berat, naklah dibaca sebanyak 6 harakat. Dia bersabdu, dia tidak ada saktah dan dia tak ada gia 1, gia 2.
Tak ada. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia dal 6 terus masuk. Lidah kita ni letak dekat lam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi maknanya jangan masuk gia pula gitu. Ada orang masuk gia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya daripada kecil-kecil dulu dengar orang baca begini ya. Meninggal tok imam ni, ganti tok imam lain pun waladdallin. Dia turun menurun. Kalau berlaku saktah, bagaimana batas sembahyang? Dia sabdu bukan saktah. Waladdallin. Ini rata-rata kita. Dan kita terima hakikat. Kadang-kadang tu imam nak baca waladdallin ni, ya Allah, payah sangat. Ghairil maghdubi alaihim ini fatus syiddah. Nama dia terlampau bersangatan sehingga berlakukan saktah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Takkan senang ya. Quran ni bahasanya senang, sahal, mudah. Jangan kita memayah-mayahkan. Bila kita payah, dia jadi begitu. Kita rasa kita betul, tetapi sebenarnya sabdu tadi sudah berlaku saktah. Biasa baca. Jeffrey baca ghairil maghdubi alaihim Allahu akbar. Itu tahsinul qiraah namanya. Mesti diperbetulkan. Ini yang kita baca. Minta imam-imam ni hadir tahsin qiraah. Kita ada program tahsin qiraah, diperbetulkan bacaan mengikut riwayat yang betul, sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah kita sambung akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah. Sekiranya kita ni orang yang masbuk, dalam mazhab kita Imam Syafi'i, sekiranya kita ni orang yang masbuk. Siapa masbuk? Orang yang tidak berkesempatan membaca suratul Fatihah bersama dengan imam. Memang dia tak sempat dah. Allahu akbar, dia baru takbiratul ihram, imam dah baca ayat yang terakhir ataupun 3 ayat terakhir dalam surah. Baru kita baca 3 ayat saja, imam sudah rukuk, yang baki ditanggung oleh imam. Sama-sama takbiratul ihram dengan imam. Sama-sama takbiratul ihram dengan imam, sama-sama. Maka dibenarkan tertinggal 3 rukun. Tertinggal 3 rukun, makna imam rukuk, kita belum habis lagi baca suratul Fatihah, ya Allah baca lagi. Imam i'tidal yang rukun pendek. Dah 1 rukun pendek ya. Dia 2 rukun panjang, 1 rukun pendek. Belum habis lagi baca surah Fatihah, teruskan membaca suratul Fatihah. Imam sujud, ini berjaga-jaga. Kalau imam bangun saja daripada sujud, kita tak rukuk lagi, maka hendaklah kita ada pilihan dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Pilihan dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, sama ada kita nak tak ikut tak imam dah. Kita pergi habis dekat surah Fatihah, setakat itulah jadi makmum. Itu jadi makmum. Tapi kalau nak teruskan juga menjadi makmum, tinggalkan semua Fatihah tu, terus sujud bersama imam. Apa imam duduk antara dusuk, terus ikut. Rakaat itu tidak diambil kira, hendaklah ditambah selepas imam beri salam. Tapi kalau kita sempat menghabiskan suratul Fatihah, imam sujud, kita rukuk. Imam sujud, kita rukuk. Kita i'tidal, imam dah sujud. Contoh imam duduk antara 2 sujud.
Kita ni pergerakan lambat. Imam sujud kali kedua, kita masih lagi i'tidal. Contohnya kita pun nak turun sujud. Bila kita nak sujud pertama, imam dah naik atas, dah baca surah. Dia kita duduk antara dua sujud, imam dah baca, dah nak habis dah. Kita naik saja ke atas, imam pun rukuk, maka kita tak boleh naik terus rukuk. Kerana kalau kita berdiri betul, maka sudah tertinggal 3 rukun dengan imam. Ketika itulah muafiq bertukar menjadi masbuk. Rakaat pertama dia muafiq, kena ikut turutan, tidak boleh tertinggal dengan imam 2 rukun panjang, 1 rukun pendek. Tetapi apabila naik rakaat yang kedua, tiba-tiba dia bertukar menjadi masbuk semula. Jadi masbuk. Dia terus rukuk sama imam, i'tidal dengan imam semua, tapi naik rakaat ketiga nanti menjadi muafiq semula. Ini saya akan bahas dalam menerusi kitab kita dan bab sembahyang berjemaah. Walaupun sedemikian rupa, ada juga di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i memberi kelonggaran lah. Memberi kelonggaran dari sudut sembahyang berjemaah ni, kalau tak sempat membaca surah Fatihah bersama dengan imam. Terutama disebut iaitu ketika sembahyang tarawih, dia kata. Ketika sembahyang tarawih, imam ini membaca begitu cepat sehingga menyebabkan kita ini tertinggal membaca suratul Fatihah. Dan kita cuba pun Fatihah kita tak sempat habis. Maka ketika itu ada ulama di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i menyatakan bahawa kerana dah cuba kali pertama, rakaat pertama pun serupa juga, rakaat kedua pun serupa juga, maka kalau sekiranya Fatihah imam itu sempurna, kita boleh terus rukuk bersama imam dan Fatihah yang baki itu ditanggung oleh imam. Ini dalam keadaan memang dah tak boleh dah. Memang dah tak boleh. Contohnya kalau kita pergi Mekah pun serupa juga. Kalau kita pergi Mekah, kadang-kadang kita orang Melayu ni baca pelan lambat. Kita orang Melayu ni baca Bismillahirrahmanirrahim. Imam Masjidil Haram laju. Imam Masjidil Haram memang laju. Saya pun tak tahu dia semayang, dia baca Fatihah macam mana. Saya sambung pun dia menang juga. Sampai sekarang saya memang tak faham. Saya pernah semayang belakang dia, baru lagi, betul-betul belakang dia. Dia Allah Akbar, saya pun naik Allahu Akbar. Saya baca Fatihah, sambung, dia habis juga dulu. Kerana suratul Fatihah kita kena faham, kita akan bahas akan datang. Syarat sah baca Fatihah ialah di dalam keadaan berdiri betul. Apabila seseorang membaca suratul Fatihah dalam keadaan dia tidak berdiri betul, semayangnya adalah tidak sah. Saya bagi contoh. Ini kadang-kadang kita berlaku gini. Contohnya, dia baca Fatihah sebelum diri betul. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Patut dia cepat habis. Maliki Yaumiddin di sini. Kita baru Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak Maliki Yaumiddin. Sebab dia baca sebelum tu. Itu sebab kalau kita ikut dalam cara orang lain pada mazhab Imam Syafi'i, barangkali batas sembahyang itu lebih berat kepada dia. Sebab mazhab Imam Syafi'i, takbir intiqalat mesti habis sampai berdiri betul. Kalau dia pakai, tak boleh, dia kata takbir ni kena 2 harakat. Tak boleh Allahu Akbar. Saya tak pernah jumpa dalam kitab tajwid. Ni guru-guru tajwid ni belakang. Allahu Akbar. Bila dia Allahu Akbar, kesan dia tengok. Dia tak nak panjang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau mazhab kita Imam Syafi'i, takbir ini mesti berhenti ketika sudah habis berdiri. Allahu Akbar. Jadi kita baca Fatihah ketika berdiri betul. Cantik dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Tapi kalau ikut mazhab cara orang lain, 90% dah tentu dia baca Fatihah sebelum berdiri betul. Kenapa dia Allahu Akbar? Waktu dia naik dah habis Allah Akbar. Dah tu dia nak buat apa? Haji cuba betul tak betul cakap Ustaz Syukri. Allahu Akbar. Dah tu waktu naik ni dia buat apa? Dah tentu dia baca bismillah sini. Bismillah. Maliki Yaumiddin. Kita baru Ar-Rahman, Allahu Akbar. Laju pakcik dia sebelah ni. Sebab dia itu kena tertib. Oleh sebab itu tak sah membaca Fatihah
kecuali dalam keadaan berdiri betul. Ada 10 syarat. Itu kita akan bahas akan datang supaya kita lebih berhati-hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ini mendapat manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na wa la man yatba'una syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aqimis salat.